Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Politik yang Mulia Dihina dan Dikotorkan. Tugas mentadbir urusan dunia dan segala isinya dinamakan sebagai khilafah mengikut bahasa Al-Quran. Adapun terjemahannya dalam bahasa terkini ialah siasah atau politik. Peranan berpolitik ialah amalan mulia kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, makhluk ciptaannya, supaya berada di alam bumi. Makhluk Allah dalam kalangan para malaikat itu mulia kerana ketaatan mereka semata-mata kepadanya. Fitrahnya yang tidak bernafsu dan tidak melakukan maksiat. Tiba-tiba mereka bertanya meminta penjelasan apabila Allah Subhanahu wa taala memaklumkan hendak mencipta manusia. Perkara ini disebutkan oleh firman-Nya yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan satu makhluk, yakni manusia, menjadi khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan melakukan kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam, yakni manusia pertama, nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian memang orang-orang yang benar. Mereka, yakni para malaikat, menjawab, Maha suci engkau, tiada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 32. Manusia ditugaskan berpolitik, mentadbir kerana ciri-ciri fitrahnya yang berjasad, bernafsu, berakal dan diberikan ilmu kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Suatu kurniaan yang tidak terdapat pada para malaikat dan makhluk yang lain. Berpolitik merupakan tugas yang paling mencabar dan menjadi suatu ujian kepada manusia. Kelak, manusia itu dijanjikan ganjaran pada hari kiamat setelah seluruhnya dibangkitkan semula selepas ajal dunia ditamatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Maha suci Allah, Tuhan pada tangannya jua yang menguasai segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2. Manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjaya menggunakan akal dengan berpandukan petunjuknya untuk melawan nafsu daripada melampau, diberikan suatu martabat yang mengatasi malaikat di langit. Adapun manusia yang derhaka dengan mengikuti nafsu dengan melampau tanpa menggunakan manfaat akalnya dan meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lebih hina daripada binatang yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kelebihan pertama kepada pemimpin adil yang mengikuti petunjuknya mendahului amalan soleh lain, sebagaimana yang telah disenaraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang bermaksud, 7 jenis manusia yang dipayungi Allah pada hari kiamat yang tiada pelindung melainkan daripada Allah sahaja. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah. Ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa bergantung kepada masjid. Keempat, 2 orang yang bersaudara berkasih sayang kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana urusan perintah Allah. Kelima, seorang lelaki yang diajak melakukan maksiat oleh perempuan yang bangsawan dan rupawan, lalu dia menolaknya dan menyatakan, aku tidak mahu melakukan maksiat kerana takut terhadap Allah. Keenam,
seorang yang sangat pemurah dengan ikhlas, sehingga apa yang disumbangkan oleh tangan kanan seolah-olah tidak disedari oleh tangan kirinya. Dan ketujuh, seorang yang berzikir secara bersembunyi, sehingga berlinang air matanya kerana khusyuk, takut kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari 660 dan Muslim 1031. Betapa mulianya seorang yang berpolitik, memimpin dan mentadbir negara serta umat dengan adil mengikut petunjuk Allah, Islam, sehinggakan mereka diletakkan pada kedudukan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah baginda alaihissalam berjaya mengharungi ujian perjuangan dalam menegakkan agamanya, sehinggakan baginda alaihissalam diusir oleh raja pada zamannya dan dihalau oleh ayahnya sendiri setelah baginda gagal disiksa. Seterusnya, baginda alaihissalam diuji lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling mencabar, yaitu meletakkan putra kesayangan Ismail alaihissalam di Mekah yang kering kontang, tiada manusia dan bekalan hidup. Malah baginda juga disuruh mengorbankan Ismail alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam, yakni pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan aku mohon juga daripada keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa bangkitnya dalam kalangan umat pada zaman dahulu para pemimpin yang berjuang menegakkan ajarannya. Hal ini dijelaskan oleh firman-Nya yang bermaksud, dan kami jadikan antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar, dan mereka itu meyakini ayat-ayat kami. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Surah As-Sajdah ayat 24 hingga 25. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menugaskan para rasul dan anbiya yang berdakwah mengajak manusia kepada Islam, sekaligus menjadikan politik tidak terpisah daripadanya. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, adalah Bani Israel pada zaman dahulu, pemimpin siasah, yakni politik mereka ialah para nabi. Setiap nabi diwafatkan, maka digantikan dengan nabi yang lain selepasnya, silih berganti. Tiada lagi nabi selepasku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun akan ada para pemimpin yang bukan nabi lagi, dan jumlah mereka amatlah ramai. Para sahabat bertanya, apakah perintahmu kepada kami? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah janji taat setia, yakni bai'ah, kepada yang pertama dan berikutnya. Tunaikanlah kewajipan yang mesti kalian tunaikan terhadap mereka, dan Allah akan bertanya, menghisab pada segala kewajipan mereka pada hari kiamat nanti. Riwayat Al-Bukhari 3455 dan Muslim 1842. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan setiap muslim berbai'ah kepada pemimpin dalam kehidupan dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mati tanpa pemimpin, nescaya mereka itu mati laksana dalam keadaan jahiliyah. Riwayat Ahmad 16876, At-Tabrani 769 dan lain-lain. Hadis di atas mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, yakni para pemimpin antara kalian,
Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah melalui Al-Quran dan Rasul melalui sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, hal yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 58 hingga 59. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa perkara yang menyentuh soal kepimpinan dan pengikut akan dibawa semula untuk dihisab pada hari kiamat nanti. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya, dan sesiapa yang diberikan kitab amalannya pada tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan sesiapa yang buta hatinya di dunia ini, nescaya di akhirat nanti dia lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surah Al-Isra ayat 71 hingga 72. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu amaran keras terhadap mereka yang buta fikirannya dalam kehidupan dunia, sehingga hanya menumpukan hawa nafsu terhadap kehidupan diri, makan, perhiasan, dan harta, namun tidak peduli terhadap tugas menegakkan perintah dalam seluruh aspek kehidupannya. Sama ada kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang berpolitik, bukannya terkongkong dalam dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan suatu teladan apabila berjuang dan berhijrah bagi menegakkan sebuah negara yang mendaulatkan politik Islam. Tugas tersebut seterusnya disambung oleh para sahabat dan daripada kalangan umatnya yang setia sehingga hari kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu amaran yang keras terhadap mereka yang salah amalan politiknya. Bahkan menghilangkan kewajipan memilih pemimpin adalah suatu bentuk pengkhianatan yang menjadi sebab kehancuran dunia ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap-cakap dengan orang ramai, tiba-tiba datang seorang badui dari kawasan luar Madinah terus bertanya, bilakah berlakunya hari kiamat? Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perbualan tanpa melayan persoalannya. Sebahagian pihak menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melayannya kerana tidak senang dengan pertanyaannya, manakala sebahagian pihak pula beranggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar persoalannya. Setelah selesai berbual-bual, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di manakah, yakni aku mau menemui orang yang bertanya tentang kiamat itu?" Badui itu menjawab, "Di sini, sayalah orangnya wahai Rasulullah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila dihilangkan amanah, maka tunggulah berlakunya kiamat." Dia bertanya lagi, "Bagaimanakah cara hilangnya amanah itu?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila diserahkan urusan melantik orang yang bukan ahlinya, tidak layak iman, ilmu dan akhlaknya, maka tunggulah berlakunya kiamat." Riwayat Al-Bukhari 59. Penyelewengan ahli kitab seperti Yahudi dan Kristian daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul terdahulu menjadi sebab awal yang merosakkan urusan dalam mentadbir dunia, khususnya dalam aspek politik. Keadaan ini sekaligus menunjukkan bahawa bukan sahaja aspek akidah, ibadat dan akhlak sahaja yang telah disesatkan, malah ia juga merosakkan kehidupan manusia apabila perjalanan kehidupan dunia dilalui dengan meninggalkan cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, tercipta pula ajaran sendiri yang memusnahkan manusia, termasuklah ajaran yang bersadur agama. Lebih-lebih lagi, fahaman atau ideologi ciptaan akal makhluk yang lemah kerana tergelincir daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Dan antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab
dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini daripada Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 78 hingga 79. Mereka itulah yang merosakkan dan mengotorkan kewajiban politik yang mulia kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lebih menyesatkan lagi apabila penyelewengan yang berlaku itu disokong oleh para agamawan, ulama jahat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengejar kesenangan dalam kehidupan dunia bersama para pemimpin yang mempergunakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yakni pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Surah Al-A'raf ayat 175 hingga 177. Pada zaman mutakhir, fenomena tersebut diberikan jenama sekularisme yang memisahkan politik daripada agama, perkara yang dahulu mempengaruhi masyarakat barat yang mencipta negaranya dengan berbagai-bagai ideologi, sehingga kan keadaan itu menghilangkan jati diri manusia. Apabila hilangnya iman dan akhlak yang menjaga aspek rohani dalam diri manusia, bahkan hilangnya kawalan akal dan dorongan nafsu yang menjadi fitrahnya, lalu menjadikan tiada batas antara halal dan haram, dosa dengan pahala. Pada masa yang sama melupakan manusia tentang adanya balasan akhirat kelak. Oleh hal yang demikian, bukan undang-undang di dunia sahaja yang menjadi sempadan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi menyelamatkan diri manusia yang diciptakan khusus agar berpolitik mentadbir urusan dunia. Apabila sempadan Allah Subhanahu wa taala diceroboh, maka tiada iman atau lemah iman seseorang itu. Seterusnya lemah atau terus hilang integritinya, sehingga kan politik dianggap peluang untuk memuaskan nafsu dari sudut harta dan diri, bukan lagi amanah yang mencapai fadilat yang dijanjikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru hukum Allah ditinggalkan, amalan zalim dilakukan, salah guna kuasa dan harta seperti rasuah dan sebagainya terus berleluasa sehingga merosakkan politik. Perkara itu menjadi penyakit yang membarah sehingga merosakkan semuanya, termasuklah diri manusia dan alam sekitar. Semuanya bermula dengan mengumpul kekayaan secara haram. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kederhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, yakni ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Surah Al-Isra ayat 16. Mereka yang kaya dan mewah itu menyumbangkan rasuah untuk membeli pemimpin, jentera kerajaan dan rakyat. Seterusnya perbuatan mereka itu merosakkan urusan dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, telah nampak kerosakan di darat dan di laut
disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Percayalah bahawa laungan integriti tanpa iman dan akhlak dalam ideologi politik sekular hanyalah satu slogan kosong walaupun mereka itu berilmu dan berharta. Al-Quran memaparkan suatu kisah benar yang menggabungkan kuasa, pentadbiran, dan kekayaan bagi menghancurkan manusia disebabkan mereka menolak hidayah Allah daripada agamanya dan Rasulnya, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput daripada kehancuran itu. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka antara mereka ada yang kami timpakan ke atasnya hujan batu kerikil, dan antara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur, dan antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Surah Al-Ankabut ayat 39 hingga 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan 3 jenis manusia makhluk perosak alam yang akan ditimpa hukuman bencana di alam dunia sebelum memperolehinya di akhirat kelak. Qarun ialah seorang hartawan yang berharta dan mempunyai kekayaan yang melampau setelah diambil secara haram dan juga membelanjakannya secara haram, sehinggakan perbuatan itu merosakkan politik negara, ekonomi, dan masyarakat. Fir'aun ialah seorang raja diktator yang berlagak menjadi Tuhan dan bertahta dengan penuh kezaliman. Haman pula ialah seorang perdana menteri yang melaksanakan apa sahaja arahan Fir'aun. Sekian penulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bertarikh 15 Safar 1444 Hijrah bersamaan 12 September 2022 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.